Saya Ahmad Fauzi Zahari, Ahli Parlimen Setiawangsa, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Khususnya kepada mereka-mereka yang tinggal di dalam Parlimen Setiawangsa dan amnya kepada seluruh umat Islam sama ada di dalam Malaysia negara ini ataupun di mana juga mereka berada. Bagi mereka-mereka yang membuat keputusan untuk beraya di kampung, berhati-hati di jalan raya dan pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan rumah berkunci. Sucikan hati, salam Aidilfitri. Saya Nora Shikin Yusof, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Batu, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada kaum keluarga, rakan taulan, sahabat andai, saudara mara jauh dan dekat. Mudah-mudahan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada kali ini dapat kita mengukuhkan tali silaturahim, perpaduan, solidariti seluruh umat Islam di dalam negara ini demi mengekalkan keamanan dan perpaduan di antara kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kegembiraan dan kemeriahan Syawal itu masih terasa walaupun mereka yang terpaksa bertugas, khususnya anggota perubatan dan anggota keselamatan yang dibekukan cuti, pastikan kita dapat beraya dalam suasana yang harmoni. Baik, trend raya. Trend raya dulu dan kini. Dulu, Ivan. Apa yang kenangan yang tak boleh lupa? Tak boleh lupa masa zaman sekolah dulu, dapat banyak kad raya. So, saya akan berlawan dengan adik-beradik, gantung kad raya siapa paling banyak, kad raya siapa paling cantik. Tapi ada satu kad raya yang saya simpan, tak nak gantung. Kad dari Pak Wer, nanti mak nampak. Pak Wer maksudnya teman yang mesra dulu waktu lah, tu. Dulu. Kirim kad raya juga walaupun jumpa hari-hari. Mestilah kena kirim kad raya tu yang paling istimewa lah. Tapi itu kita simpan, tak boleh tunjuk, nanti mak nampak. Baik. Itu trend raya masing-masing. Ada pengalaman masing-masing. Apa pun kita, yalah trend sekarang dan dulu dah lain. Tapi keseronokan tu, kemeriahan lebih terasa kalau kita mengikut tradisi dan budaya sebenarnya. Jadi kita nak bicara mengenainya. Kita bersama dengan dua tamu kita. Datuk, silakan. Silakan Datuk. Dan juga Datuk Seri Mahdi, silakan. Selamat Raya Datuk. Cantik baju Datuk, silakan. Datuk, silakan. Duduk. Sorry Datuk, cepat duduk. Duduk. Maaflah kita tak boleh nak hidangkan kuih. Tapi kalau sambil kita baca berborak, boleh juga minum. Okey. Suasana masih suasana hari raya. Masih dalam suasana hari raya. Rumah terbuka sana sini masih lagi berlarutan sepanjang bulan ini. Baik, tradisi dulu dan sekarang. Zaman Datuk macam mana? Saya lahir tahun 50-an kan. Wow, okey. Mungkin lebih tua daripada yang ada sini. Berbeza, cukup berbeza kan. Kerana zaman kami tidak ada gadget media sosial. Seperti yang saudari sebutkan tadi, kad raya. Zaman itu memang kad raya. Kad raya kan. Dan kita mengharapkan radio. Radio. Pengumuman raya semua. Dan radio tu radio kerajaan lah. Radio swasta. RTM lah. RTM lah. Masa itu bukan modern RTM lagi. Kan? Baiklah, jadi berbeza sekali. Silaturahim berbeza. Kukuh kuat. Tidak ada rumah terbuka. Rumah sentiasa terbuka dalam tempoh satu bulan Syawal itu. Tetapi apa yang lebih penting kita kena bezakan. Suasana yang perlu kita faham bahawa satu Syawal itu satu saat yang amat hening. Yang amat suci. Ia ada hubungan dengan keagamaan. Ia satu kemenangan, kita rayakan kemenangan kerana kita telah berjihad melawan nafsu selama 30 hari. Satu bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci. Tetapi saya pun heran kenapa sekarang dalam bulan Ramadan yang suci itu kita terbawa-bawa dengan hiburan. Kita pertentangkan antara yang hiburan, keseronokan dengan kesucian, ibadah. Nah, itu juga satu Syawal. Media lebih banyak memfokuskan, mewar-warkan hiburan daripada rasa hening bermaaf-maafan itu. Jadi ini satu perbezaan yang ketara. Nah, betah lagi di zaman sekarang ini gadget, perkakasan seperti yang handphone itu, yang banyak aplikasinya, tentulah berbeza dengan zaman saya. Dan zaman saya, kami rakan-rakan sebaya kami saling bermaafan seperti saudara sebut tadi lah. Kami kirim kad raya, kami buat kad raya sendiri, kami buat
envelope yang sendiri. Semuanya kita pergi rasa seronok nak meletakkan dengan stamp, letakkan dalam kotak post itu, peti post itu untuk kirim dengan harapan kawan-kawan balas. Kawan-kawan tak balas sedihlah. Dan kita keutamaan kita selepas sama sekarang jugalah, ada persamaan. Lepas kita salat Aidilfitri, kita berziarah kubur, kita ziarah yang tua dahulu. Kita tak pergi rumah boyfriend tak pergi rumah pak tua atau tak pergi rumah mak tua. Yang utama sekali ialah ziarah yang tertua dahulu. Lepas itu kita saling bermaaf-maafan yang pertama sekali. Jadi waktu itulah bila air mata saya sebut dengan Datuk tadi, bila air mata itu mengalir bermaaf-maafan itu suatu saat yang suci. Suatu kebersihan hati. Kan niat kita bermaaf-maafan. Niat kita untuk, ya sekarang budak-budak kata, kawan-kawan saya yang tutup kata kosong-kosong. Kosong-kosong kenal. Betul, kosong-kosong di dunia. Tapi kita tahu apakah Tuhan menerima kemaafan itu. Itu hak Allah. Hak Allah. Jadi ini semua satu perbezaan yang ketara. Yang selanjutnya kuih. Kuih. Bila saya balik raya di kampung saya, lepas salat saja budak-budak Assalamualaikum. Mereka tak nak duit. Jadi dia konsep itu sudah berbeza. Dengan zaman saya, kita dijamukan kuih, dijamukan dodol, lemang, wajik dan sebagainya. Sekarang ni agak berbeza lah. Mungkin generasi Datuk dah generasi 70-an atau 80-an. Mungkin berbeza lah. Ya ke Datuk? Generasi baru. Datuk nampak trendy. Saya tak tahu. Itu nampak berbeza. Nampak berbeza lah. Pandangan Datuk macam mana? Tradisi raya dulu dan kini. Okey, taqabbalallahu minna wa minkum. So, taqabbal ya salam karim. Aidilfitri. So, tak terlambat lagi lah kita nak ucap Aidilfitri kan. So, paling ketara saya dapat rasakan ucapan dia sendiri. Ucapan yang saya cakap kan, taqabbalallahu minna wa minkum ni. Benda ni dah tak ada dah mana-mana. Benda pertama kita jumpa, selamat raya. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, Salam Aidilfitri. Benda yang pertama yang Nabi sarankan kat kita, benda pertama jumpa orang lepas Hari Raya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Sebab apa? Kita dah puasa sebulan, kita nak orang tu terima, Allah Subhanahu Wa terima kita punya amalan, kita perlu ucap benda tu. So saya tak selama dengan Datuk Zainal lah. Datuk Zainal umur 50 lebih. Dah tua dan 64 lebih. Nampak muda. Umur dah 64. Saya zaman 80 ke atas, 80-an. So apa yang benda ketara yang beberapa benda yang saya dapat nampak daripada situ. Dulu waktu kecil-kecil, waktu kecil kat Penang, waktu sebelum raya tu apa yang mak kata, okey nak raya dah. Benda yang pertama kami nampak adalah cat rumah. Gotong royong, cat rumah dapatlah upah sikit kan. Lepas tu buat kuih raya sama-sama. Mak buat kuih raya, tok buat kuih raya, main sampuk sekali. Mana ada buat kuih raya dah. Tolong buat ke tolong makan? Tolong dua-dua sekali. Tolong buat, tolong makan. Now, semua beli kat tempat raya kan. Mana ada orang yang buat dah. Tempah online dan sebagainya. Tempat online so on. Even baju raya pun. Baju raya nowadays semua beli butik. Mana dulu, benda pertama kita nampak, kedai jahit. Pergi jahit baju dulu kan. Dah nampak dah. Nak raya tu apa benda yang akan berlaku dah tahu dah. Tapi now semuanya dah berubah. Trendy dah sekarang ni. Ikut perubahan. Ya, tradisi berubah. Dari segi amalan pun dulu kita ada pasang pelita dan sebagainya. Mungkin suasana itu masih ada lagi di kampung-kampung. Dalam bandar pun ada. Masih ada pasang pelita. Pelita elektronik. Ya, ada rumah-rumah di dalam taman-taman perumahan di bandar pun masang pelita juga. Walaupun atau lampu kelip-kelip. Lip-lap kata orang Kedah. Lampu lap-lip Lampu lap-lip kan. Jadi masih ada tradisi itu. Cuma barangkali keseronokan dan itu barangkali ada perbezaan. Saya tak kata sama, tapi mungkin berbeza. Sebenarnya itu bukan daripada niat kita. Betul tadi kita sebut Allah minna minkum itu kan. Betul. Kita yang hebatnya budayawan kita pada waktu dulu, maaf zahir dan batin itu. Itu yang paling hebat sekali. Selamat Hari Raya, Selamat Aidilfitri, maaf zahir. Itu satu konsep yang menarik. Bahawa di sini bulan inilah kita bermaaf-maafan seperti saya sebut tadi. Dan sekarang dikonsepsikan saya sebut tadi kosong-kosong. Jadi selain daripada itu memang suatu yang berbeza ya. Saya sendiri sebagai orang Melaka, anak lahir di kampung Melaka. Setiap 15 Ramadan tu arwah mak saya telefon. Balik kacau dodol. Saya semua adik-adik berhimpun lah. Yang dari Kuala Lumpur balik sama-sama. Merewang, kacau dodol dan sebagainya. Dan satu yang menarik sekali, sekarang senang. Bila mohon diraja umumkan besok raya, kami dulu tak pengumuman tu lambat. Dan nak tengok anak bulan. Jadi bila diumumkan
lusa raya, bukan besok. Jadi masing-masing dah peninggal rebus ketupat. Ketupat dah rebus dah. Jadi ini semua suatu suasana yang agak berbeza. Zaman dah berubah kerana ini ada kepersisan, ada ketepatan dalam menentukan tarikh hari raya. Maknanya ada fatwa yang telah digunakan. Zaman itu kita takluk kepada besok raya atau tidak, besok raya tidak. Baik, kongsikan juga pengalaman raya anda dulu dan sekarang kita sudah ada pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Hello, selamat pagi, selamat Hari Raya. Alamak, terputus. Okey. Cuba lagi. Taliannya 2282-8578-8579. Kita nak dengar bagaimana suasana raya. Baik, duit raya. Datuk dah sebutkan tadi. Zaman 80-an? Berapa nilainya? Dulu sen saya adalah gila. Tak adalah sen. Kurang RM1 lah. Saya pernah dapat 50 sen. Dapat shilling lagi lah. Shilling. Dulu pernah sampul. Tapi nilainya saya dah pun besar. kat rumah simpan shilling banyak-banyak. Sebab budak-budak datang bagi shilling. 50 sen. Sekarang bagi RM5 pun, alah RM5 je. Je tu ya. Je hari tu kan. Budak-budak lain pun dah lain dah. Waktu saya raya baru ni, hari kedua saya buat open house. Budak datang kat saya, ingat nak minta kuih ke minta apa? Mamu, dia panggil Mamu. Mamu ada wifi password tak? Wifi password? Ingat nak minta. Dulu mana lagi tahu wifi lah apa benda kan. Nowadays memang sangat berubah. Dia punya trend, wah, macam tak nampak raya lah kita kan. Dia nak kemas kini, nak update. Saya raya rumah Datuk. Baik, kita sudah ada pemanggil. Halo, selamat pagi, selamat Hari Raya. Hello. Hai, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sulaiman Pastin. Ya, Cik Sulaiman. Silakan. Ya. Pengalaman raya? Pengalaman raya. Okey, silakan Cik Sulaiman. Assalamualaikum. Selamat Raya Mahal. Selamat Raya. Baik, silakan Kalau Cik. ikut zaman saya dulu, saya dah 50-an. Umur saya sekarang 66. Jadi zaman saya raya, kami menziarah dari malam hingga ke pagi. Bertakbir di rumah orang tua. Yang mana tua daripada kita. Jadi generasi muda tu esok pagi. Itu cara kita dulu. Lepas tu untuk hari raya, zaman saya lah, untuk nak beli baju, ramai-ramai pergi adik-beradik. Beli kalau merah-merah semua. Sedondon. Kalau hijau semua. Jadi kita one colour lah masa tu. Itulah zaman saya. Okey. Selamat Raya, Mak Fatin. Selamat Raya. Terima kasih Cik Sulaiman. Ikatan tu sebenarnya di sebalik semua tu. Lakukan bersama-sama. Datuk? Ya, di Semenanjung ni mungkin apa yang Cik Sulaiman sebutkan tadi, betul lah. Tapi meraihkan Hari Raya pada 1 Syawal dan 2 Syawal agak berbeza di Sarawak. Kerana di Sarawak mereka sepanjang jalan kampung itu mereka sama-sama letak meja, keluar kuih dan bermaafan serta bertakbir. Malah di Sarawak saya difahamkan 1 minggu itu berbaju Melayu. Kita lepas sembahyang raya dah baju Melayu dah datang. Ataupun langsung tak pakai baju. Atau kita sekarang sudah pakai berbeza dia Datuk ni. Atau kita pakai kustas yang mungkin berbeza daripada tradisi Melayu itu ya. Semuanya kerana perubahan zaman dan kita perlu faham bahawa perubahan-perubahan itu bukan saja dilakukan tapi dicipta. Bagaimana media mencipta sekarang ini suasana. Lagi 10 hari nak raya, radio dah buka lagu raya. Kita start kereta aja dah dengar lagu raya. Kerana suasana itu dicipta. Dan barangkali sehingga 15 Syawal lagi pun dicipta lagi. Dan di hujung Syawal besok dicipta lagi. Kerana ini semua satu trend, kalau dalam istilah antropologinya local genius, bagaimana cerdik pandai semasa tempatan mencipta suasana-suasana itu. Okey. Malah rumah terbuka yang saya sebut ini dicipta satu masa dulu. Dan sekarang semua ahli politik dekat pilihan raya pun mencipta itu kerana dengan itu sendirilah dapat mereka berdekat dengan pengundi mereka. Jadi ini semua adalah suatu yang rekonstruksi dalam istilah sosiologinya dengan izin maksudnya kita cipta benda ini sehingga ia jadi satu tradisi yang mantap. Dan sering diperbaiki. Dan sekarang ada keluhan di kalangan orang ramai. 1 Syawal semua menghadap TV. Semua menghadap TV. Bila semua menghadap TV, maka pihak RTM, pihak TV-TV swasta yang lain terpaksa cipta keadaan untuk kekalkan mereka daripada lepas semayang terawih. Nanti kemungkinan orang tak pergi semayang Hari Raya, dia semayang bersama-sama televisyen. Kemungkinan akan berlaku.
Ini rekonstruksi. Okey. Budaya dicipta tapi niat kita tu yang Ya, paling ya. penting. Datuk, kita sudah ada pemakir. Tadi Datuk sebutkan raya di Semenanjung dengan mungkin sahabat Sarawak lain suasananya. Kita ada dari Perak dan juga dari Kuching pemanggil. Okey, hai. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Hello. Hello. Okey. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, nampaknya tidak dapat menembusi talian. Hello. Assalamualaikum. Baik, 0322828578 ataupun 8579. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tu dia. Dari mana ya? Dari Kuching Sarawak. Ya, orang kampung. Dari Kuching Sarawak. Okey. Bagaimana suasana di sana? Hari ini dah raya yang ke-5 kan Ya. di Sarawak. Masih meriah lagi. Masih ramai yang berkunjung mengunjungi sanak Okey. saudara. Jadi mungkin nak kongsikan pengalaman saudari? Pengalaman kalau macam kita Bahari Raya dulu saya orang Sarawak, saya pernah bertugas di Johor Bahru pada tahun tu dah lama lah, kalau dalam tahun 90-an ada beza jugalah macam kita Bahari Raya ni kalau di Sarawak dengan Semenanjung. Kalau di dulu saya pernah Bahari Raya di sana, kalau di Sarawak dari segi pemakanan dia kan memang ada beza lah. Kalau di Sarawak ni yang wajib kalau di rumah saya kelupis, tahu tak kelupis? Oh, bagaimana hidangan rasa. kelupis tu? Kelupis tu sebuah sejenis pulut lah. Okey. Pulut kena daun palas macam tu. Macam contohnya macam lemang juga, lemang ni kena di dalam buruh. Kelupis ni dalam daun palas kita kena macam masak macam kukus lah. Okey. Ya. Baik, terima kasih Nuri dari Sarawak. Sebelum tu Ya. nak ucap untuk selamat hari raya untuk anda semua di sana lah. Baik, Baik. Anak sama-sama. kita, anak kedidi, salam Hari Fitri. Terima kasih lah. Okey. Selamat Hari Raya kepada anda juga. Ada seorang lagi dari Seremban, meriah Okey. kita. Dari Somban. Hai, Assalamualaikum. Silakan. Selamat Hari Raya. Selamat Selamat Hari Raya. Happy-happy nampaknya semua hidup. Ya. Ceria raya ni. Okey, silakan Cik. Ini cerita pasal Hari Raya kan. Raya dulu-dulu. Dulu masa saya budak-budak tahun saya dah 67 umur saya sekarang ni. Okey. Kalau umur saya masih tahun dulu kan. Bateri radio dulu yang pakai drive set dunia tu. Kan? Kalau dengarkan pengumuman Hari Raya tu, malam tu permintaan lagu dari malam sampai pagi. Okey. Itu drive set tu dulu. Yang biasa bagi kena raya tu kan. Baik, terima kasih Haji. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada satu Syafiq. perkara yang pemanggilan Semban tu tak sebut. Tradisi orang Negeri Sembilan dan juga setengah-setengah tempat di Melaka. Mantai. Ya, mantai. Mantai. Ya. Mana satu hari atau 2 hari sebelum rayo. Ada mantai. Mana lembu disembelih, atau kabau disembelih untuk semua orang dijual. Untuk pada jadi begitu juga pada awal Ramadan. Awal Ramadan, ya. Ada mantai yang tak barangkali istilah atau konsepnya berbeza dengan negeri lain. Datuk Sri, didikan ataupun peranan ibu bapa itu untuk menerapkan konsep raya yang sebetul-betulnya bagaimana perlu ataupun ibu bapa sekarang pun kita bercuti, jom ke luar negara dan sebagainya. Banyak benda yang berubah. Macam saya katakan, ada beberapa kawan saya yang tak balik kampung atau balik sekejap, lepas tu hari kedua terus dia ke overseas. Ya, bercuti. Dia macam jadi trend. Macam raya ni mesti kena ke luar negara. So peranan ibu bapa memang sangat perlu sebab ibu bapa melalui zaman dahulu. Contoh-contoh macam beberapa macam tadi saudari kad raya, mungkin boleh terapkan balik kad raya ataupun sampul duit raya pun ada yang gantung juga kan. Ataupun malam 7 likur dia panggil kan, malam 7 likur Pasang sebelum pelita. pasang pelita kan, meriahkan suasana seperti waktu tu kan malam Lailatul Qadar kan, 10 malam terakhir kan. So kita boleh meriahkan suasana-suasana macam tu. Ataupun beberapa macam munjung, contohnya munjung yang
bertukar hidangan. Bertukar hidangan. Dulu waktu saya kecil-kecil saya suka waktu tu. Ada. Mak buat kuih raya, okey nak pergi antar jiran, dah aim dah. Okey, jiran tu, jiran ni. Dah tahu dia masak apa dia akan bagi duit raya. So jadi boleh merapatkan silaturahim. So ibu bapa memainkan peranan untuk rapatkan silaturahim. Itulah suasana raya yang kita mahukan sekarang. Jadi bila sekarang Datuk kan, bila gadget menjadi keutamaan. Jadi pandangan Datuk macam mana? Macam atuk dan nenek tunggulah dia orang bawa cucu berbual dengan mereka, tapi dia sibuklah update Instagram dan apa semua. Ya, kita sepatutnya berprasangka baiklah. Walaupun ada pandangan-pandangan yang agak negatif tentang gadget yang digunakan. Barangkali mereka ramai kawan berbanding zaman kami dahulu. Kami sekampung je kan. Sekarang kawan dah seluruh dunia. Jadi mereka boleh berkomunikasi untuk menyatakan menyatakan selamat hari raya. Ya, menyebutkan maaf zahir batin. Kita berprasangka baiklah. Walaupun mungkin mereka juga di saat itu menonton atau membaca berita-berita yang lain atau mereka membuat fitnah, itu boleh berlaku. Semuanya boleh berlaku. Namun seperti yang sebutkan tadi, di saat kenapa gadget, tanpa gadget itu yang paling penting ialah ukhuwah, silaturahim dan juga kekeluargaan yang mantap. Sama-sama gantung lansing. Sama-sama buat kuih, sama-sama mengukus wajik, atau sama-sama membuat lemang, sama-sama jaga api. Jadi kan itu satu kaedah pendekatan bagaimana ukhuwah kekeluargaan itu kuat. Mak semua tu, kau buat ni. Anak-anak dengan rela hati. Kan ni malas suruh dia. Nak upah. Malah pemikiran bahawa puasa 30 atau 29 hari itu perlu dibayar atau perlu diberikan upah. Itu sepatutnya tak sepatutnya. Dan seperti sebut tadi, ini suatu trend yang menarik ya dalam beberapa tahun yang kemarin, kerana masyarakat Melayu Islam di Malaysia sudah berubah. Ada yang sudah meningkat, naik dan memiliki kekayaan, memiliki pendapatan yang tinggi, merasakan bahawa bercuti luar negara itu suatu yang perlu pada mereka, kerana mereka bekerja sungguh-sungguh. Kita tak boleh marah mereka. Namun kita walau alangkah lebih cantik dan lebih indahnya kalau bersama-sama dengan keluarga. Bentuk hiburan yang seperti Datuk sebutkan tadi, media memainkan peranan. Adakah perlu kita terapkan lebih kepada? Saya sebut secara umum, tetapi kadang-kadang kalau kita telusuri dan kita mendalami drama, telenovela ke apa-apa, itu ada elemen-elemen yang menyentuh perasaan. Iklan sekarang orang menunggu iklan sekarang. Kan? Nah, ini semua perlu difikirkan bagaimana sebagai media makers, media planners merangka dan mencipta dan menerapkan nilai-nilai yang Islam. Ya, yang penting peranan kita semua dalam mengekalkan tradisi agar tak lapuk dek zaman. Yes. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Datuk Zainal dan juga Datuk Sri Mahdi atas perkongsian. Semoga tradisi kita sentiasa kekal 10 tahun akan datang masih sama seperti hari ini. Itu saja masa yang kita ada. Jadi jemput makan sate selepas ini. Kita ada tajaan daripada Sate Station. Terima kasih mengajar kru. Selamat pagi Malaysia hari ini dan juga selamat hari lahir diucapkan kepada Ivan yang baru sahaja menyambut hari lahir yang ke-21. Baik, saya tak ada nak bagi apa, jemput makan sate. Baik, selamat raya pada yang akan mulakan perjalanan pulang ke destinasi masing-masing. Selamat dan sampai ke destinasi dan berhati-hati di jalan raya. Teruskan juga bersama dengan TV1. Jaga diri, jaga hati, sucikan hati. Salam Aidilfitri hingga kita berjumpa lagi. Jumpa Bye-bye. lagi. Selamat raya. Selamat itu.